Salam sejahtera Malaysia. Saya mau kongsi satu artikel yang sudah dikeluarkan di syahbudin.com.net. Tajuk dia memang power gila, memang hebat, mantap, padu, seperti Gaban Z bala 6, seperti Doraemon masuk ke laci. Seperti Doraemon masuk ke laci. Tajuk dia memang padu, guys. Memang padu, tuan-tuan dan puan-puan. Mujur ada Rafizi bersuara lantang tentang merpati. Jabatan Penjara akhirnya telah mengesahkan bahawa banduan terbaru mereka itu, boleh cakap baru lah, fresh. Banduan Najib Razak kini menerima rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Rehabilitasi Ceras HRC. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Rafizi banyak kali membuat pendedahan demi pendedahan yang awalnya hanya dianggap sebagai pertama kabar angin, kedua kabar angin lah, sebelum kedua kabar angin. Semua duk kata kabar angin itulah, inilah. Tapi negara kita Malaysia ini dalam politik tidak dapat dinafikan. Siapa yang menafikan, nafikanlah, cubalah nafikan. Politik di negara kita Malaysia ini bermula dengan kabar angin. Semua kabar angin, macam tak betul dah. Semua bila nafi kabar angin, sama ada pemimpin ataupun hanya pengikut, semua kata kabar angin. Tapi last kabar angin menjadi kabar betul. Paling seronok kabar angin adalah tentang pilihan raya negeri Melaka dan pilihan raya negeri Johor. Dua-dua itu disebut kabar angin. Ada lagi satu kabar angin yang betul-betul hebat, akan diingat sepanjang abad, yaitu kabar angin tentang Mukris akan jatuh. Kabar angin tentang Faizal Asumu di Perak, kalau tak silap, pun tumbang. Semua kabar angin. Walaupun itu bukan didedahkan oleh Rafizi, tapi itulah maksud saya. Politik negara Malaysia ini berawal dengan kabar angin, dan akhirnya kabar angin menjadi kabar nyata, betul-betul menjadi kenyataan. Akhirnya semua jadi nyata. Jadi kabar angin yang dibawa oleh Rafizi selalunya adalah kabar betul. Jadi ketika dia sebut tentang merpati, nasib baik tidak ada penafian. Tapi last diakui oleh Jabatan Penjara bahawa Najib memang di Hospital Rehab di Ceras. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang kedua, bila Rafizi cakap saja tentang kabar angin, mesti ataupun buat pendedahan saja, mesti orang duk kata Rafizi raja fitnah. Alih-alih semua yang dikata dia fitnah itu semua betul. Paling fitnah orang yang orang tak boleh terima sampai sekarang adalah yang mereka kata fitnah Rafizi adalah apabila Najib Razak masuk penjara. Itu pun bermula dengan kata fitnah dan kabar angin. Last betul-betul Rafizi punya pendedahan betul, dan akhirnya Najib Razak masuk penjara. Okey. Sejak beberapa hari yang lalu memang sibuk di media sosial, beredar tulisan tanpa nama di media sosial berhubung dakwaan layanan istimewa yang diberi pada Najib yang dirujuk dengan kod merpati. Dakwaan itu antaranya melibatkan pengebuahsuaian ruang penjara untuk Najib dan rancangan untuk membawa bekas Perdana Menteri itu ke Hospital Rehabilitasi Ceras bagi memudahkannya menerima tetamu dan mendapat kemudahan orang kenamaan VIP. Walaupun tulisan itu beredar secara meluas di alam maya sejak 2 hari lalu dan pelbagai komen netizen yang tidak berpuas hati mengenainya boleh didengari, sekiranya dakwaan itu didapati benar, ia bagaimanapun hanya menarik perhatian
dan jabatan penjara setelah timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli, turut membangkitkan hal yang sama. Selain meminta kerajaan untuk menjelaskan tentang dakwaan itu, Rafizi juga mengaitkan dengan tulisan di media sosial Najib yang seolah-olah memperlihatkan beliau mempunyai akses bebas kepada dunia luar yang mungkin mengesahkan dakwaan berkaitan layanan istimewa kepada Merpati di penjara. Berikutan jabatan penjara akhirnya tampil mengesahkan Najib sedang dirawat di HRC. Mau tidak mau harus kita akui, mujurlah ada Rafizi yang bersuara mengenainya. Jika tanpa beliau bersuara, mungkin sampai sekarang kita tidak tahu Najib sedang berada di HRC dan bukan di penjara Kajang. Bahkan tanpa desakan Rafizi juga, kita juga tidak mungkin tahu bahwa Najib sudah berada di HRC sejak 19 September lagi. Sekarang 23, 19, 20, 21, 22, 23. Sudah 5 hari Najib di HRC. Meskipun jabatan penjara memaklumkan bahwa Najib akan dihantar semula kembali ke penjara Kajang, sebaik pakar perubatan HRC dan HKL memberi pelepasan perubatan kepadanya. Jika tidak dibangkitkan oleh Rafizi, mungkin tiada siapa pun tahu berapa lama beliau akan berada di HRC itu. Seorang teman menghubungi sebentar tadi, jika tidak didedahkan dan seterusnya tidak dibangkitkan oleh Rafizi, entah-entah Najib akan ditempatkan lebih lama di HRC yang berhawa dingin berbanding penjara Kajang yang hanya ada katil dan kipas saja. Dalam hal ini, selain suara Rafizi yang jelas terlihat ada kuasa yang mampu membuatkan pihak berkuasa tidak berdiam diri, penulis tanpa nama yang mendedahkan hal berkaitan Merpati kepada kita semua juga. Tanpa pendedahan itu, barangkali banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu berkenaan dengan Najib akan terus tersembunyi begitu sahaja. Harapnya selepas ini mereka yang tanpa nama itu akan terus mendedahkan kepincangan dan layanan istimewa yang tidak sepatutnya diberikan kepada Najib sepanjang tempo pemenjaraannya. Di samping kesalahan rasuah Najib adalah serius dan beliau harus diberi hukuman yang sewajarnya sebagai pengajaran kepada dirinya dan orang lain, beliau juga belum pun sampai sebulan lagi dimasukkan ke penjara. Takkan belum sampai sebulan di penjara sudah tak mampu menghadapinya? Mana jeritan lawan tetap lawan dan berbangga selama ini dengan darah pahlawan Bugis yang mengalir dalam tubuhnya. Ditulis oleh Sahabudin Hussein 21 hari bulan September 2022. Kamu boleh baca itu di sabudin.com.net. Bertarik 21 September 2022, mujur ada Rafizi bersuara tentang Merpati. Kamu boleh tinggalkan komen kamu, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.